Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada hari ini. Saya dari kumpulan D5 JKR Sabak Bernam ingin memperkenalkan satu produk yang kita telah buat inovasi terhadap papan tanda JKR Sabak Bernam, di mana kita telah mencuba beberapa inovasi yang sesuai untuk kita ketengahkan dalam KIK pada kali ini. Okey, jadi kami ingin memperkenalkan sebentar lagi. Okey, silakan. Produk ini kami telah hasilkan bersama-sama dengan idea kawan-kawan daripada dalam JKR dan grup kami, di mana kami telah mencipta Saber Sign ataupun Sabak Bernam Sign daripada short form kepada Saber Sign lah. Okey, kalau tuan-tuan tengok signboard ni sama saja seperti mana yang tuan-tuan ada, tapi kita ada buat sedikit penambahbaikan supaya signboard ni berfungsi dengan lebih lama lah. Okey, signboard ni kalau kita tengok ni tak ada apa-apa, tak ada perbezaan apa-apa, tetapi dia ada satu yang unik dia kat sini Dia berfungsi secara semula jadi Kita tengok daripada belakang dia, memang tak ada apa-apa, tak ada spring, tak ada apa-apa, tapi dia akan balik kepada asal. Okey, inilah apa yang kita ciptakan ni sebenarnya adalah untuk keselamatan pengguna Sebab andai kata kenderaan pertama telah melanggar signboard ni, dia akan berpusing dan orang yang di belakangnya tetap akan nampak balik selepas dilanggar. Jadi faktor keselamatan kita sangat penting. Andai kata ini berlaku pada waktu malam, di mana sebuah kenderaan besar telah melanggar signboard ni jadi apabila dia langgar, dia akan terbalik. Kalau dalam keadaan biasa, signboard ni akan terpusing ataupun dia terus terbalik. Tapi dengan kita ciptakan ni, dia akan balik kepada dalam bentuk asal. Jadi orang yang di belakang selepas kenderaan itu masih boleh nampak di depan ada tanda berhenti. Okey, sini kita ada buat satu model yang kecil. Sebenarnya bukan saja berhenti kita boleh gunakan, kita boleh gunakan juga untuk signboard divider. Ini juga selalu berlaku di jalan-jalan di mana divider dilanggar oleh lori-lori yang besar lah. Dia tidak melanggar signboard tu, dia cuma melanggar sedikit sebahagian daripada signboard dia. Okey, jadi ini kita ciptakan model yang kecil ni. Ini bukan ukuran sebenar tapi yang ini ukuran sebenar. Yang ini kita buat persembahan kepada ketua jabatan untuk kita bawa, dan kita bawa termasuk ke jabatan-jabatan lain lah. Sebab yang ini lebih munasabah lah untuk kita bawa. Tapi fungsi dia sama macam dia Kalau kita tengok, dia akan macam ni, dia akan bakar balik dalam keadaan semula jadi. Dia menggunakan tarikan graviti. Dia tidak perlukan apa-apa bahan, bahan-bahan tambahan, sama ada bateri, spring. Jadi kita jimatlah dari situ. Dan dari segi maintenance juga percuma. Sekali buat, sampailah signboard ni tidak boleh berfungsi. Jadi kita punya maintenance boleh dikatakan percuma. Kita ada kita telah buat ujian di tapak, di mana kita buat ujian pelanggaran. Di ujian pelanggaran tu kita ada buat di peringkat awal kita menggunakan kenderaan Pajero, dan seterusnya kita gunakan kenderaan lain yang lebih besar untuk menunjukkan keadaan sebenar yang berlaku di tapak. Jadi saya rasa ini saja yang ingin saya kenalkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan produk daripada Saber Sign daripada kumpulan D5 JKR Sabak Bernam. Sekian, terima kasih. Bagaimanakah ketahanan signboard ini apabila dilanggar oleh kenderaan? Okey, terima kasih kepada Encik Safah sebenarnya kita ada satu video di mana kita buat ujian di tapak, ujian pelanggaran Kita ada buat 3 jenis kelajuan Kelajuan pertama pada 20 km sejam,
Di mana tuan-tuan tengoklah nanti daripada dia punya result dia, keputusannya. Kemudian ujian kedua kita pada kelajuan 40 km sejam, dan ujian ketiga pada kelajuan 60 km sejam. Dan semua ujian ni dapat kita laksanakan dengan jayanya, di mana papan tanda tersebut dapat berfungsi dengan baik dan masih tidak ada kerosakan. Saya rasa saya dapat menjawab apa soalan daripada Cik Safahat ya. Okey, terima kasih Cik Safahat. Bagaimana signboard ini diselenggara memandangkan signboard terdedah kepada cuaca seperti hujan dan panas, serta berapa kerap untuk diselenggara? Okey, kita telah buat ujian ya di tapak, di mana kita telah semak di apa yang kita telah buat. Kita pada kali pertama pemasangan kita akan letak minyak ya, minyak grease ya. Minyak grease supaya dia boleh bergerak dengan lancar lah. Selepas tu, selepas 6 bulan kita semak balik. Sebenarnya kita buat ujian setiap bulan, tetapi selepas 6 bulan minyak tu masih ada ya, masih ada dan dia masih berfungsi dengan baik. Jadi masalah dari segi maintenance tu setakat sehingga 6 bulan tu tak ada apa-apa yang kita perlu buat lah. Jadi saya rasa dari segi perkaratan apa semua, setakat ni minyak tu berfungsi dengan baik dan tidak perlu apa-apa penambahan. Saya rasa itu saja untuk menjawab soalan daripada Cik Fudin ya. Adakah terdapat penjimatan berbanding signboard yang biasa digunakan? Okey, terima kasih Puan Surani ya. Okey, kalau kita tengok di belakang ni ya, kita punya papan tanda memang tak ada apa-apa yang bahan-bahan mekanikal lah. Cuma kita ada benda yang sama saja, di mana kosnya untuk membuat satu signboard ni, cyber sign ni, dianggarkan lebih kurang RM320, iaitu pertambahan RM20. Di mana kalau kita buat signboard yang biasa, harganya lebih kurang RM300. Ada sedikit kenaikan lah, di mana lebih kurang RM20. Tetapi kelebihannya, kebiasaan yang kita jumpai di jalan raya, di mana signboard ni dalam masa setahun selalunya kita ganti 3 hingga 4 kali. Diandaikan berlaku 4 kali pelanggaran, maknanya kos 300 darab dengan 4, makna 1,200 kerajaan terpaksa membelanjakan untuk memasang balik signboard tersebut. Tapi dengan cyber sign ni, dengan 320 dia boleh berfungsi lebih daripada 4 kali dilanggar ya. Setakat ni kita belum ada buat ujian, tetapi kita ujian pelanggaran yang kita buat melebihi dari 4 kali masih dalam keadaan baik ya. Saya rasa itulah jawapan yang daripada cyber sign ya. Apakah maklum balas yang diterima daripada jabatan-jabatan lain berkaitan cyber sign ini? Sebenarnya kami pihak kita ada 2-3 orang yang daripada kumpulan Delima, kita telah buat lawatan ke pejabat daerah dan ke Majlis Daerah Sabah Bernam ya, di mana kita memperkenalkan cyber sign ni kepada mereka dan kita tunjukkan fungsi dia dan bagaimana dia dari segi kos, fungsi dan kelebihannya ya. Alhamdulillah setakat yang kami dapat daripada maklum balas tersebut, mereka bersetuju ya dan berpuas hatilah dengan apa yang kita kenalkan, dan di mana mereka juga yakin ya dari segi kos dan penyelenggaraan adalah memberi impak yang baiklah dari segi kos dan penyelenggaraan yang seperti saya kata tadi ya, di mana mereka tidak perlu, boleh katakan free maintenance, dan kos hanya perlu sekali sahaja untuk dikeluarkan. Saya rasa itu dah jawapan yang saya dapat berikan lah kepada Cik Yusri ya. Itu dah jimatkan masa staff-staff untuk betulkan balik dan jimatkan balik kos. Ini adalah replika yang kecil, konsep dia lagi besar. Saya dipahamkan dia lagi 2 kali ganda. So agak praktikal dan boleh mendatangkan impact yang bagus kepada sesuatu lokasi untuk visual pengguna di daerah Sabah Bernam khususnya lah. Dan mungkin kalau boleh diguna pakai di seluruh Malaysia, saya amat halu-halukan. Bagus. So saya ingat saya ucapkan terima kasih kepada YDP dan yang bagi pandangan kepada kami lah daripada kumpulan Delima JKR Sabah Bernam. Terima kasih Tuan YDP. Sama-sama.
Saya daripada kumpulan KIK 5, JKI Sabah Bernam, nak tunjukkan satu produk yang kami dah buat untuk pandangan pihak tuan lah, sama ada sesuai atau tidak digunakan di bahagian pembangunan pejabat daerah. Okay, produk ni kita gunakan, ini ada model yang kita kecilkan. Sebenarnya adalah 600, okay. 2 kaki kali 2 kaki, 600 ikut saiz sebenar lah. Tapi ini kita kecilkan sebab kita nak bawa ke sana sini lah. Tapi dia punya konsep sama. Maksudnya dia punya dari segi kaedah yang kita gunakan tu adalah sama lah, fungsi dia. Okey, jadi kami yang ini tujuan dia adalah untuk mengurangkan kerosakan kepada papan tanda jika terlanggar lah. Selalu berlaku, ini yang kita ambil ni model untuk divider. Sebenarnya di berhenti banyak tiba-tiba simpang, kebanyakan selipar simpang lah, dia akan selalu terlanggar separuh. Dia tidaklah melanggar sepenuhnya, tapi separuh. Jadi akan berlaku, jadi dia kerosakan sebahagian. Walaupun kerosakan bahagian, dia dah jadi tak apa-apa eloklah kepada keselamatan jalan raya. Jadi kami sekarang ni ciptakan ni, di mana dia apabila dilanggar, dia akan berpusing, dan apabila selepas tu dia akan patah balik kepada kedudukan asal. Jadi maknanya kenderaan selepas tu, apabila selepas berlaku kemalangan dari kenderaan belakang pula, maknanya dia dapat nampak balik signboard ni. InsyaAllah kalau tak ada masalah apa, signboard ni bolehlah bertahan lama.